يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. Muka surat 70 insya-Allah kita sambung kitab penawar bagi hati pada malam ni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darainil amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya takut itu seperti cemeti yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat, tetapi tiada sayugia, bahawa berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikasihi Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana hari ini, kalau tak silap, kita bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk sama-sama kita mulakan perbincangan kita malam-malam ni dengan sedikit berselawat insya-Allah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi, ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu Rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, insya-Allah kita sambung perbincangan kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, masih lagi pada perkara yang berkait dengan al-khauf. Belum habis lagi, panjang bicara ni. Jadi mudah-mudahan malam ni habislah insya-Allah. Kata musannif, dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti cemeti yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat. Ni tuan-tuan klimat lah. Kenapa penting takut ni kepada seorang hamba? Kalau tak ada sifat takut ni, jadi hidup sebagai seorang hamba tu dia jadi lompong. Lompong, jadi tak cantik. Bukan saja tak cantik, takut-takut dia tak sampai kepada matlamat kehidupan di atas muka dunia ni. Apa nama matlamat kehidupan atas dunia ni? Matlamat kehidupan atas dunia ni ialah nak kenal Allah. Itu matlamat. Bila dah kenal Allah, tujuannya apa? Nak dapat redha Allah. Jadi untuk nak kenal Allah ni tak boleh tak ada sifat takut. Sebab apa? Sebab sebagai hamba dia duduk dalam, dia panggil cengkaman. Kita sebut macam tu mudah faham lah. Cengkaman kuasa Allah. Bila cengkaman kuasa Allah, tak ada takut, artinya orang panggil apa? Tak ada rasa lah. Tak ada rasa lah kebertuhanan hidup tu. Dia akan jadi macam manusia yang tak bertuhan. Begitu, na'udzubillah min dzalik. Maka sebab tu pada kesimpulan ni, saya rasa kesimpulan ni Tuan Musannaf bagi dalam masalah takut, kata beliau, takut itu seperti cemeti. Macam mana kata cemeti? Yang kita duk faham, cemeti ni guna untuk pukul binatang. Ataupun kalau zaman dulu orang yang ada hamba tuan, dia nak pukul hamba tak ikut cakap dia, pukul. Dia guna cemeti nak awal Islam kan. Macam tu. Jadi kata musannif, sifat takut untuk seorang hamba dia umpama cemeti itulah. Cuba tengok, bila kita nak bagi binatang tu bergerak, kalau orang yang kalau apa nama di belah timur tengah, dia masih ada lagi kaldai, kuda, dia pakai lagi. Tuan Iman tahulah. Duduk di tanah lah. Walaupun kereta mewah, kaldai tetap ada. Kereta kaldai tetap berjalan. Jadi pakai cemeti tu lah. Pum. Kita kan dulu kita duk pegang kebau. Kita di Kedah ni tanam padi, tak ada lagi zaman tu lah. Bukan tak ada, ada. Tapi mungkin payah zaman tu, mahal jentera traktor ni kan. Ada orang pakai kebau. Saya ingat ayah saya dulu pakai kebau, arwah ayah saya. Dia tibai lembu nak pergi jalan. Ni nak apa nak panggil? Nak kodek tanah. Bajak tanah kan. Kita panggil apa? Kodek tanah. Menggalau. Allah salli ala lupa lah. Dia pakai upah orang. Nak menggalau. Jadi guna cemeti tu. Bila kita tiba, dia pun gerak.
Itulah perumpamaan yang diberi oleh tuan pengarang kitab kita bagi seorang hamba. Kata dia, umpama takut ni dalam diri macam cemeti. Macam mana? Mahalau ia cemeti itu akan hamba kepada tuah akhirat. Tuah akhirat. Jadi kita ni duduk atas dunia, kita kata Nabi, ad-dunya madra'atul akhirah. Sebiji macam kita duduk kampung ni. Perumpamaan Nabi sebut dalam hadis tadi, dunia ni umpama tempat cucuk tanam nak ambil hasil akhirat esok. Jadi tuan pengarang kitab dia buat pula perumpamaan sifat takut macam cemeti. Macam mana? Tujuan guna cemeti tu nak halau akan hamba kepada dapat tuah akhirat. Halau, maksud kata tadi, kalau guna cemeti tu tibai rebau berjalan lalu. Maknanya kalau ada sifat takut, hamba itu akan jadi seorang yang kenal diri di depan Tuhan. Tu dia. Maka dia tak akan jatuh daripada landasan sebagai hamba. Cuba tengok orang yang buat satu perkara yang salah, tiba-tiba dia rasa takut. Dia tak rasa takut ni. Takut siapa? Takut dengan Tuhan, dengan Allah. Macam mana keadaan dia? Dia nak terus buat ke dia nak tinggal? Dia akan tinggal. Dia akan tinggal. Sebab orang yang beriman, perasaan takut tu akan menjadikan penghalang, brake. Umpama kalau kereta ni brake, tengok-tengok rebau duk melintas. Gagah ni. Tak lagi terbang. Bukan rebau tu terbang, kita terbang. Dia steady dia tengok. Mangkit cungkih naik ni tu, kita terbang. Maka untuk nak mengelak daripada tengok rebau melintas, kita brake lalu. Umpama macam itulah takut. Kalau kita buat satu benda yang salah, teringat Allah, berhenti lalu. Pasal apa teringat Allah berhenti? Tuhan kata, kalau terus buat benda ni, aku bagi kamu masuk dalam neraka. Bila teringat neraka orang beriman, tak mau dia. Jadi saya pernah dulu ada satu guru di masa belajar di pondok tu. Dia cerita tentang satu orang yang ni Syekh Baba Khairul Anak pun pernah cerita. Kalau mengaji kitab apa Baba Khairul Anak ni? Tuhfatul apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tuhfatul Arus kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya. Dia ada cerita. Sambil-sambil duk baca kitab tu, ada cerita ni dia selitkan. Tapi cerita ni tak sama versi yang saya dengar cerita tuan guru saya dulu. Cuma jalan cerita sama. Kalau Baba Khairul Anak sebut berlaku di Turki. Saya dulu tu 40 tahun dulu teringat. Dia tak sebut daripada mana. Cuma ada satu orang macam hari inilah, hujan turun. Dia berjalan tengah hujan, turun hujan. Bila turun hujan, basah, sejuk nak pergi tak larat. Lalu tengok ada satu rumah husang. Ni orang perempuan ni lah, orang perempuan. Ada satu rumah husang. Dia pun pergi lah. Rumah tu nak tumpang betul-betul hujan. Sampai orang tu minta bagi salam, nak minta tumpang. Orang tu pun kebetulan bagilah. Orang perempuan ni buat hujan lebat apa semua. Bila dah tumpang, maklumlah perempuan. Orang perempuan dalam rumah tu lelaki. Jadi ni syaitan. Sebab tu kata ulama, kalau lelaki dan perempuan dalam satu tempat, tak ada orang lain, syaitan lah yang ketiga.
Lalu dia rasa, dia panggil apa, amarah bisu tu main. Ni peluang hujan-hujan siapa nak tahu. Zaman dulu pula, bukan zaman kita hari ni. Mungkin dalam hutan lah kot, no? Rumah dalam hutan lah kot. Maka oleh kerana orang ni orang soleh, orang soleh, abid lah kita kata, orang yang suka buat ibadat, jadi tergeraklah hati dia, benda yang tak elok dia pun teringat Allah lalu. Dia kata, kalau aku ambil kesempatan ni memanglah sedap dunia, tapi akhirat tak lepas. Tapi amarah su tu duk orang panggil apa, duk lawan, duk tekan dia. Dia kata kalau nak juga duk lawan dengan nafsu dia. Kalau nak buat juga benda tak elok ni, mai dulu dah, ambil api. Dia ambil api, bakar macam lilin tu, dia cucur jari dia. Dia kata kalau mampu nak bertahan, boleh buat lepas tu. Buat apa yang kamu nak buat. Dia pun cucur. Mula tu lama sikit, berapa second, berpuluh second juga, tapi tak sampai 1 minit panas, tarik. Mungkin kedua boleh kot, kedua lagi lah, berapa second tarik, ketiga tak larat. Kalau tak larat, jangan doa mereka, tinggal. Api neraka lebih dahsyat daripada ni. Tu datang rasa takut, tinggal selalu. Tu orang beriman. Mudah-mudahan kita boleh buat macam tu lah tuan-tuan. Tapi belum tentu. Terbang sak bakui ni, kalau duduk dua macam tu, wallahu alam. Serban bukan jaminan. Bukan. Sebab syaitan ni, Nabi Allah dulu, Nabi-Nabi dulu, dia boleh lagi nak rasuk. Tambah macam kita ni, biasa. Tu. Jadi bila ada sifat takut dalam hati, dia akan jadi cemeti untuk menghalau seorang hamba itu nak dapat tuah akhirat. Pasal apa? Untuk dia tinggal, kalau maksiat dia tinggal maksiat, kalau benda baik dia akan segera untuk buat. Maka hasil daripada perbuatan dia tinggal perkara yang buruk, berbuat taat apa yang Allah suruh, maka tuah di akhirat lah. Itu maksudnya. Tetapi tiada sayugia, tak sepatutnya. Sayugia ni bahasa orang dulu lah. Kalau kita kata tak sepatutnya, tak sayugia bahawa berlebih-lebihan ia rasa takut tu. Tak patut kalau lebih, kalau melampau. Macam mana lebih dan melampau hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ni janganlah. Kalau takut sampai putus asa, tu bukan takut. Tu bukan takut Allah dah. Tu takut lain. Sebab takut ni ada banyak keadaan. Nanti kita insya-Allah kita sepintas lalu kita sebut. Jadi takut yang bawa kepada tuah akhirat ni, takut dalam arti kata kita kalau kita buat benda maksiat, kita takut kena azab. Kalau kita tinggal benda taat, takut tak dapat habuat akhirat. Tu betul takut. Macam tu. Tapi kalau berlebih-lebih takut sampai tak tahuan, tak tahu punca, dia bukan menghala kepada nak dapat redha Tuhan, takut ke lain. Tak tahu apa pasal takut. Ni berlaku zaman kita hari ni. Tu yang duk dengar bunuh diri, duk dengar apa nama sanggup jual maruah, macam-macam tu. Takut tak tahuan punca. Kalau macam tu, takut yang macam tu, kata musannif, itu dia bawa kepada putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Putus asa bukan sifat orang beriman. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Ni dia panggil kata hikmat bagi orang yang beriman. Kalau dia miskin, dia ingat rahmat Allah tu luas. Mungkin esok dia akan dapat kebahagiaan yang hebat di akhirat, maka kemiskinan dia tak menjadi apa-apa halangan untuk dia meneruskan kehidupan. Kalau dia seorang yang berhutang, begitu juga.
Kalau dia ingat rahmat Allah, dia akan usaha untuk bayar dan selesaikan hutang. Kalau dia seorang yang berniaga, dia tak akan tinggalkan usaha dan mohon daripada Allah untuk mendapatkan kemajuan dalam perniagaan dia. Kadang orang dia takut berlebih-lebihan, dia takut rugi, maka dia lupa kepada pertolongan Allah, lalu dia cari jalan pintas, berjumpa dengan orang-orang yang tak sepatutnya, akhirnya dia terjerat. Tu lah apa yang berlaku bila dia terjerat, bila dia tidak dipimpin oleh iman, tidak dipimpin oleh suatu yang boleh menyedarkan dia bahawa dia adalah seorang hamba Allah, maka akhirnya dia akan jadi putus asa. Tu yang sampai kadang-kadang, pasal apa aku diuji macam ni, awak tak orang tu yang kena uji. Tu orang putus asa. Ucapan-ucapan yang macam tu, dia akan membawa kepada orang itu berputus asa daripada rahmat Allah. Ini tak boleh. Dia macam mana pun dia kena ingat, setiap yang berlaku itu mesti ada kebaikan. Ini sifat orang Islam. Kalau sakit ada kebaikan, kalau sihat ada kebaikan, kalau susah ada kebaikan, kalau senang ada kebaikan. Habis mana tak ada kebaikan? Tak ada kebaikan. Hak tak ada kebaikan tu tak ada pada orang yang beriman. Orang yang beriman ni semua baik. Sebab tu tuan-tuan, hak duduk dalam masjid, kita jangan kata apa, duduk begitu baik, duduk begini baik, semua baik selagi duduk dalam masjid. Tu nak ulas jenis ni panjang. Baik, maka tujuan musannaf bagi tahu jangan melampau dalam rasa takut ni, kalau dia membawa kepada putus asa, yang takut tak tahu punca. Tapi kalau takut betul landasan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini kita menyambut kelahiran Nabi. Tuan-tuan, kita bertuah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang yang bawa sifat takut ni. Kita tengok tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala bagi tahu dia akan jadi Nabi dan umat Nabi yang pertama masuk syurga, kita umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Adam lahir dulu. Sebab tu ni satu kegembiraan. Sebab kita kena sambut kelahiran Nabi SAW. Orang kata begian, biarlah orang kata. Ada tak dalam kita sambut Maulid Nabi macam tadi kita menyanyi lagu rock? Tak ada. Kalau orang nak petikai masalah ni, biar pergi orang petikai. Selagi perkara ni perkara yang boleh membawa kita kepada ingat Allah, orang kata biar dia berkata. Saya tak mau sebutlah orang kata macam mana kan. Sebab itu kita bincang dah masalah bid'ah tu, tapi saya tak sebut bid'ah tu perbincangan yang panjang lebar. Saya sebut secara umum, secara kesimpulan. Tu bagi kita lah. Kalau panjang lagi kita baca ta'rif dia. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tapi saya tak sebut hak tu. Saya sebut selama mana benda yang kita buat itu bawa kepada bahagia akhirat, itu sunnah. Sunnah lalu. Sebab apa? Sebab tak ada perkara atas dunia ni yang bila kita buat tak ada sumber dia. Mesti ada sumber. Bila ada sumber, walaupun tak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat, tetap mai daripada Nabi dan Rasul yang sama, daripada Rasul dan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya sunnah juga. Cuma memang dalam ilmu fiqh dia bincang, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Saya tak sebut yang tu. Baik. Jadi tuan-tuan, bila kata orang yang ada sifat takut ni, dia duduk atas landasan yang betul, tidak melampau, maka takut itu seperti kata musannaf tadi, dia akan bawa kepada tuah akhirat. Kerana yang demikian itu, demikian mana? Kalau melampau sehingga membawa putus asa,
dicela, bahkan apabila bersangatan takutnya hendaklah bercampur ia akan dia dengan harap akan rahmat Allah. Tapi kalau ada juga sifat takut ni melampau-lampau lah. Ada orang bukti dia berlaku kat Sayyidina Ali sendiri. Tu kalau kita kata nak melampau, kita ambil hak macam tu. Bahkan Rasulullah sendiri, Rasulullah kalau dia tengok gelap langit tu tuan-tuan, padahal Rasulullah nak berlaku kiamat, Allah bagi tahu dulu kat Nabi. Tapi pasal apa? Rasulullah tengok langit gelap, Rasulullah masuk ke dalam berdoa bersungguh-sungguh, memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada bala bencana dan kemurkaan Allah. Sebab Nabi nak ajak kita supaya jangan leka. Hari ni langit gelap, boleh dikatakan hari-hari. Kadang tu nampak gelap dekat nak sama dengan bumbung rumah, tapi boleh buka lagi TV kuat-kuat lah rumah. Boleh lagi duduk senam aerobik. Kita lupa kata itu adalah tanda-tanda yang Allah Ta'ala nak sedarkan kita, jangan leka. Nabi takut sungguh tuan-tuan bila tengok macam tu, sebab pernah berlaku zaman dulu, zaman Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Hud, Nabi Saleh, bila Allah Ta'ala nak turunkan azab, kadang-kadang umat Nabi-Nabi dulu tengok langit macam nak turun hujan, maka seronoklah. Tiba-tiba yang turun apa? Batu-batu, jerkahan malaikat, mati berkelimpangan manusia. Bukan Nabi tak tahu, tapi Nabi nak jadikan contoh untuk kita betapa sifat takut itu penting. Maka Nabi masuk berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala berikan bantuan, berikan perlindungan dan seumpamanya. Jadi kata musannaf, kalau datang juga sifat takut melampau boleh. Umpama Nabi tadi datang sifat takut macam tu, kata musannaf kena campur dengan harap akan rahmat Allah. Kena campur satu sifat ni, sifat harap. Dia panggil dalam bahasa Arab ar-raja, al-khauf war-raja. Tak boleh takut saja. Kalau melampau dah takut dia tu sampai menggelegak badan ni, takut sungguh. Saya tersilap buat dosa tadi, macam mana dengan kehidupan akhirat saya? Contohlah, pergi rumah Tok Imam pun tak boleh nak pujuk, takut semua ni. Maka dia kena campur dengan sifat raja. Walaupun kamu dah tersilap buat dosa kamu nak banding dengan rahmat Tuhan, dosa kamu kecil je. Apa kata Nabi? Nabi kata dalam satu hadis, kalaulah manusia ni buat dosa, seluruh dunia ni penuh dengan dosa dia, tetap besar lagi rahmat Allah mengatasi dosa yang kita buat. Maksud apa? Maksudnya boleh kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita buat tadi, maka itu dia panggil raja, harap. Selama mana seorang itu tak buat dosa syirik. Dan sayugia bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Tapi kalau seorang itu dia suka buat dosa, payahlah hidup ni nak lepas daripada dosa. Tuan-tuan mungkin kot, saya tak lepas, tuan-tuan tak lepas daripada dosa hari-hari. Jadi kalau diri saya ni kena ada sifat takut lebih, supaya apa? Jangan tangguh dosa itu daripada bertobat. Jangan tunggu esok, hari ni juga tobat. Lepas buat dosa tu tobat lalu. Maknanya dosa yang kita tak nak buat tapi terbuat, tak sengaja. Kalau hak standby nak buat tu, hak tu macam mana?
Inilah kena kita duduk dalam majlis ilmu Allah. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita daripada buat dosa. Satu ulama Mesir, almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia pernah bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, petua. Ini berdasarkan kalam ulama. Kalau siapa yang rasa payah sangat nak tinggal dosa ni, amalkan setiap kali minum baca bismillah. Ni contoh ayat ni, satu gelas ni bahagi 3. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Habis satu tegak sebut alhamdulillah. Bahagian kedua minum bismillahirrahmanirrahim, tegak, letak, sebut, lepas tu alhamdulillah. Kali ketiga minum, sebelum tu baca bismillahirrahmanirrahim, minum, letak, sebut alhamdulillah. Maka orang yang buat macam ni, kata ulama, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah akan pelihara dia daripada teringin nak buat dosa. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah. Jadi kita ni tak lepas, kita kena minta tolong daripada Allah. Maka insya-Allah siapa yang rasa-rasa susah nak tinggal dosa ni, cubalah buat macam tu, insya-Allah. Dan sayugia bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Ni bagi orang yang suka duk buat dosa, dia kena banyak takut. Adapun orang yang taat, yang tiada ada maksiatnya, ni siapa ni? Siapa di kalangan manusia yang taat, yang tak buat maksiat ni? Hebatlah orang ni. Mungkin dia tutup wali Allah, tapi jaminkah wali tak buat maksiat? Wali pun buat maksiat, tuan-tuan. Bukti dia mana? Nabi SAW bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi yang kata tok wali ni, dia kalau dia bermaksiat, dia jatuh dalam maksiat, ada sebab. Mungkin Allah Ta'ala nak tegur dia. Tu. Kemudian Allah tak akan biar orang-orang yang jenis wali-wali ni, orang-orang yang jenis kasih-kekasih Allah ni, dia tak terlepas daripada maksiat, tapi dia ada cara nak pulang kepada Allah. Dan Allah akan jaga dia, jangan sampai dia lalai terus tak bertobat. Allah yang akan ingatkan dia. Ni beza wali-wali, orang yang dekat dengan Allah dengan kita. Jadi kita nak kena usaha macam tu lah. Kena usaha jadi wali Allah belaka. Maka semua orang akan dapat kelebihan tu. Bila dia buat maksiat, dia tahu macam mana nak patah balik. Ataupun Allah akan tarik dia, rentak dia, supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni masuk dalam tu lah. Orang yang taat, yang tak ada maksiat ni, golongan ni golongan orang yang Allah pelihara. Maksudnya dia ni yang jenis, kalau kita hari ni mungkin duduk dalam kumpulan tarikat aku tarikat tahu. Tarikat Naqsyabandiyah, tarikat macam-macam tarikat. Saya dulu ikut Muhammadiyah di Mesir dulu. Cicit yang ke berapa saya tak ingat, Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan imam mungkin tahu, di dia panggil Masjid Asyurah. Jadi tuan-tuan, kalau orang yang duduk, yang dipimpin oleh mursyid dalam tarikat ni, mungkin dia suluk selama 40 hari. Jadi apa yang berlaku dipantau oleh mursyid dia. Mungkin hak tu lah kot, mungkin hak tu lah. Jadi orang ni kalau dia masa tu dia tak ada maksiat, macam mana keadaan dia? Maka sayugianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Hak ni, hak jenis ni, hak duduk dalam pengajian, duk pantau oleh mursyid, oleh guru murabi ni, dia kena ada dua. Dia kena sama banyak. Takut 50, harap 50. Dia tak boleh lebih salah satu. Begitu.
Macam mana cuba tengok. Dia bagi, kita ambil sikit tuan-tuan bagi habis ni. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata ia. Ni macam mana berlaku kepada sahabat Rasulullah yang kedua, Khalifatullah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Umar. Kata beliau, jika diseru hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku takut bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Ni dia. Kalau jenis hak sama banyak ni yang nak kena ada dalam diri, macam mana ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Dia bagi contoh, kalaulah esok di akhirat esok Allah kata semua sila masuk syurga kecuali seorang lelaki. Sayyidina Umar kata, aku takut kalau hak seorang tu aku. Takut kena azab. Dia kena rasa macam tu. Dan jika diseru hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Tapi kalau makhluk semua masuk neraka kecuali seorang lelaki, aku harap seorang tu akulah. Maknanya dia kena macam tu. Hak ni hak jenis rasa. Bukan rasa tak boleh tuan-tuan. Rasa ni biasanya dia akan ditipu oleh iblis. Ni jenis hak dipantau oleh mursyid ni. Mungkin aku maka dia kena buat macam Sayyidina Umar, duduk tengah-tengah. Kalau semua orang disuruh masuk syurga kecuali seorang, aku takut hak seorang tu aku. Tapi kalau disuruh pula semua masuk neraka kecuali seorang, aku harap hak tak masuk tu aku. Macam tu. Dia kena duduk sama banyak harap dan takut. Dan adapun apabila hampir ia akan mati, habislah. Yang kata bentuk takut yang sama banyak tadi. Jadi kita ni nak duduk tang mana? Nak duduk tang takut lebih ke? Nak duduk tang harap lebih ke? Nak duduk tang sama banyak? Bila kita dah munakhasyah macam ni, pandai-pandailah kita letak. Kita nak duduk tang mana? Tu. Dan adapun apabila hampir ia akan mati. Jadi hak tadi kalau kita dalam kehidupan biasa, duduk segak-bugak macam hari ni, jadi ada 3 keadaan tu. Tapi bila dekat dengan mati, macam mana nak buat? Maka bermula harap dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Orang yang dekat mati, dia kena kurang takut. Dia kena dia jangan sampai lepas tu duk main berceramah pula kat dia. Semayang ada tinggal tak? Duk pergi tanya macam tu pula dah. Lagi takutlah orang tu. Banyak kan kisah-kisah pengharapan. Kisah-kisah menunjukkan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, supaya dia banyak mengharap. Pasal apa? Pasal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Artinya jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membaikkan ia akan sangka dengan Allah Ta'ala. Ni pesan Nabi. Sebab tu kita kena banyak ingatkan dia kepada Allah. Kalau dia boleh sembang lagi, kita sembang tentang rahmat Allah ni dalam bentuk keampunan. Cerita hak baik-baik kat dia, cerita hak yang kebaikan dia pernah buat. Puji pun tak apalah masa tu. Supaya apa ni? Supaya dia rasa dekat dengan Allah, supaya dia nampak Allah tu sangat kasih kat dia, supaya dia nampak Allah Ta'ala tu dia diterima oleh Allah. Harap macam tu. Jadi ada doa tuan-tuan. Orang yang nak meninggal ni, kalau kita Allah Ta'ala bagi kita perasan kita nak meninggal, ada doa. Saya tak ingat doa tu, cuma dalam bahasa Melayu ingat kot. Ya Allah, rezekikan saya husnul khatimah.
Hak kita duk baca dalam doa tu, dia ada doa khusus, saya tak ingatlah doa tu. Cuma yang kita duk baca dalam sembahyang tu pun dia lah. Rabbana Allah makhtim lana bi husnil khatimah, tu pun dia lah. Cuma ada satu lagi doa, saya tak ingat doa tu. Kalau ingat itu insya-Allah tuan-tuan tanya, saya beritahu lah. Baik. Jadi itu ingatan Nabi ataupun pesanan Nabi. Jangan sampai bila nak meninggal dia duk takut, kita duk tambah takut, tak ada guna pada waktu tu. Dengan bahawa harap ia akan rahmat dan maaf Allah, kerana pada ketika hampir mati, ketika itu tiada ada faedah bagi takutnya. Kalau orang dekat mati ni, kalau takut pun tak ada faedah. Dia tak boleh nak bangun sembahyang sunat, tak boleh. Sunat sebelum mati ada tak? Jadi dia nak bertaubat waktu tu tak larat. Dia nak buat baik tapi sedekah tak boleh. Jadi tak gunalah kalau dia rasa takut lebih pada waktu tu. Jadi dia kena banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nampak macam jauh lagi tuan-tuan. Nak habis ingatkan, boleh habis ni. Jadi kita sambung nanti insya-Allah pada kata musannif, dan bahawasanya harap itu menyalahi akan cita-cita. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.